Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra kuna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan ketenangan yang Allah bagi kepada kita, di mana di sisi Allah nak menunjukkan yang Allah yang maha tenang, dia yang mengurniakan kepada kita ketenangan dan diteguhkan hati kita untuk sentiasa meleburkan, merasakan yang ada kewujudan adalah dirinya sebenar-benar. Alhamdulillah, ini kurniaan Allah yang besar, di mana kita tidak ada lagi merasakan kita mempunyai hidup. Sebab bila kita merasakan hidup, bahawasanya kita dah memiliki. Bila dah memiliki, kita ingin memiliki yang lain. Jadi kita akan tidak dapat merasakan ketenangan ataupun sakinah yang sebenar. Jadi sakinah, ketenangan yang sebenar, mutmainnah, adalah di mana kita irji'i ila rabbiki, tenggelam betul-betul kepada Tuhan kita, iaitu Allah, hingga tak ada rasa dari diri kita. Dan memangnya pun kita ni belum ada. Kita ni tidak disebut ada. Sungguh pun kita diadakan, dan sebenarnya kita ni tidak boleh merasa ada. Sebab bila ada rasa ada, itulah akan menunjukkan bahawa kita akan menerima, iaitu kerugian atau kemalangan. Kemalangan ataupun seksa azab yang sebenarnya bila kita ada merasakan kedirian kita. Perhatikan betul. Bila ada kedirian kita, nanti yang akan dibawa kita kepada sesuatu yang akan membawa kita kepada tidak ketenangan, ataupun jiwa kita tidak akan merasa cukup. Tapi bila kita betul-betul tenggelam, betul-betul minta pada Allah kosong, baru kita sebut nama Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT, dibagi kita kefahaman dan diteguhkan kita di situ. Kita dah tahu kalau kita nak ada rasa kedirian kita, kita akan merana, kita akan merasa susah, kita akan merasa gelisah, tak tenteram nanti. Kita dah tahu, ya Allah tolonglah, ya Allah aku dah mula rasa tak tenteram sebab aku dah mula ada rasa kedirian. Maka jawapan dia, aku akan menerima sesuatu yang uji yang berat ni. Sebab hanya Engkau yang boleh menyelamatkan aku, ya Allah, supaya aku tidak ada merasa kedirian, ya Allah. Hanya Engkau, ya Allah. Tolong, ya Allah, selamatkan aku. Jangan sampai aku ada. Pasal kita dah tahu, kemalangan yang paling berat adalah bukan kemalangan yang luar, tapi kemalangan di dalam merasakan kehadiran diri, itu adalah kemalangan. Sebab itu mengundang bala-bala bencana yang lain. Jadi uji yang berat yang kita, kemalangan yang berat menimpa kita itu adalah di mana kita menghadirkan kita atau merasakan ada kedirian kita. Sedangkan kita dipakai oleh Allah, pakaian kita adalah pakaian sakti, iaitu la ilaha il. Tak ada pakaian sakti kita, pakaian karamah kita adalah tiada, meniadakan. Kita meniadakan betul-betul, hilangkan diri kita betul-betul, benar-benar. Baru yang datang nanti sakinah, datang ketenangan. Dan bila kita dah dapat tu, kita minta pada Allah, teguhkan, jagalah ya Allah. Sebab hati kita ni mudah berbolak-balik, menginginkan lagi ada kedirian. Memang. Tapi inilah tujuannya, kita kena berperang, melawan. Maka Allah uji tu untuk nak memberikan kepada kita anugerah, supaya kita dapatlah lawan. Memang diuji tu memang kita nak keluar memang. Tapi kita minta pada Allah, teguhkan aku ya Allah, jangan sampai ujian macam mana pun jangan sampai Engkau terlepas, ataupun aku ada merasa kedirian aku. Tolong ya Allah. Berat ni ya Allah, kalau jangan pandang kecil besar ujian. Kita kena pandang dengan siapa kita melakukan kesalahan tu. Bila kita merasa ada kedirian tu, kita kena hukum diri kita, ataupun kita merasakan ini
adalah satu kesalahan yang sangat berat. Maknanya seluruh penduduk bumi pun tak ada berat melakukan kesalahan. Akulah kesalahan yang berat sekali, iaitu merasakan kita kena hukum diri kita betul-betul kita. Pertolongan Allah akan datang bila kita betul-betul sungguh-sungguh. Wazkuri isma rabbika wa tabattal ilahi tam. Dan sebut bersungguh-sungguh nama Allah. Dengan ikhtiar bersungguh-sungguh memakrifatkan kepada Allah hingga tak ada rasa kedirian. Itu yang dikatakan surah Muzammil tadi. Ayat 7. Wazkuri isma rabbika wa tabattal ilahi tabtil. Betul-betul sungguh-sungguh tabtilah. Betul-betul tumpuan. Hilangkan semua dulu. Sebab apa kita selalunya berzikir, kenapa tak tenang? Aku sebut nama Allah, baca Quran tak. Sebab kita tidak ketenangan dulu. Kita tidak membuang dulu. Dalam diri kita ada hajat selain Allah. Lepas tu kita baca Quran, kita zikir, takkan tenang. Sebab masih ada kedirian. Cuba kita buangkan kita. Hajat-hajat semua tak ada. Timbulkan ketenangan dengan Allah, baru kita baca. Kalau kita bawa sesuatu, ada masalah, lepas tu kita baca Quran, dia tak dapat ketenangan, sakinah gitu. Kita nak sebut ayat Quran, nak sebut nama Allah tu suci, kita pun buang. Jangan alam nasyrah laka sadra. Buang. Kalau tidak kita tertipu. Kenapa tak tenang? Aku zikir tak tenang, aku baca ni tak tenang, aku selawat tak tenang, kenapa ni? Rupanya Allah kata apa? Sebelum kau nak menyebut kalimah suci, selawat ke, buangkan semua, buang. Matikan diri betul. Dah betul matikan, baru sebut tu betul-betul datang yang dia yang suruh sebut. Baru datang sakinah, ketenangan. Kalau kita tak buang dulu, dia tak boleh datang. Sebab dia bersih, suci. Dia mau letak duduk kepada wadah yang, tapi dalam wadah kau dah ada diri kau. Dia tak mau masuk. Ibarat gitulah. Tapi kalau hilang kamu tu, tak ada, kosong, suci, bersih, tak ada apa-apa, dia aja yang kan, baru dia ada. Baru dia. Sebenarnya dia tak ke mana pun, tapi ini istilah untuk kita faham, ambil iktibar. Padahal aku berzikir ni tak kena, dan rupanya Allah Ta'ala kata, buang semua hajat-hajat kau, buang semua kemahuan-kemahuan, keadaan diri, keakuan diri. Buang dulu, baru kau sebut nama. Kau tidak berpuluh ribu kau sebut pun macam tu juga, kau akan gelisah. Sebab kau menyebut tu nakkan hajat. Bukan betul-betul datang kemanisan yang dia tu. Letakkan di situ balik. Rupanya di situlah tempat yang dinamakan ketenangan sakinah. Iaitu dia ajalah yang bagi kita tenang. Bila dia bagi kita tenang, di situlah bila kita berzikir akan bertambah. Orang menyebut betul-betul nama Allah akan bertambah syok. Tambah syok. Ini tidak kita adakan makhluk lagi dalam diri kita. Diri kita pun sendiri tidak boleh ada. Diri kita juga adalah berhala. Jadi macam mana nak buangkan supaya kita sentiasa berkehidupan dengan dia aja. Bismillah, dia aja. Tak ada rasa ada lagi keakuan diri. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Jadi olahkan. Olahkan dalam kehidupan. Saya pun sendiri pun kena olahkan juga. Kalau saya tak olahkan, saya pun junam juga. Saya pun rebah juga. Jadi rebah-rebah kita cepat bangun. Sebab kita kembali, ya Allah, aku lemah, aku tak ada daya upaya. Engkau tak bagi kekuatan kepada aku, ya Allah. Kau tak bagi semangat keteguhan, ya Allah. Aku tak mampu menghadapi sesaat ke depan, ya Allah. Jadi aku nakkan Engkau aja lah, Allah. Sebenarnya Engkau aja lah yang ke depan ni, ya Allah. Dan bila-bila pun Engkau, ya Allah. Jadi kita dibagi oleh Allah wazidanahum, udah petunjuk-petunjuk, skill-skill untuk membinasakan diri kita, melenyapkan diri kita. Dia akan datang ingatan. Barang yang kita cinta, yang dia akan datang. Macam mana dalam solat tu kan, dia datang. Tapi bila kita dah ikat, dah tak nak lagi fikir kan, kerana kita dah tahu kesimpulannya, kalau kita fikir yang selain daripada Allah, kita akan merana. Mula-mula dia akan bawa lah cantik. Mula-mula kita terbujur, best banget. Lama-lama tap dia kena, aku berlepas diri. Aku takut dengan Allah. Jadi gitulah ibaratnya. Nafsu kita lagi. Dia akan hiburkan kita. Dia ada kerajaan, dihibur. Apa yang kau nak dalam kerajaan dia, semua ada dalam hawa nafsu kita. Kita dah termasuk dalam kerajaan hawa nafsu kita, habis dihiburkan kita. Dia dihibur sekali, dia patahkan kaki kita, habis kita terjunam.
Jadi itu jangan kita layan sangat. Kalau dia nak bawa memori kita kepada kenangan-kenangan yang boleh menyebabkan kita dengan Allah jadi terputus. Memang dia akan bawa gitu nafsu. Dia ajak kita berfikir kepada kenangan-kenangan yang apa? Ya, boleh sekali lalu tak apalah. Dia sekali lalu kau boleh hayati, kau boleh dia ajakkan kau berborak kat situ lama-lama hingga engkau dengan Allah dah makin. Jadi sikit sekali lalu dia sudah dapat. Lepas tu duduk kita dengan dia. Allah yang memperjalankan kita ke laluan tu. Sekejap. Jangan kita berhenti. Kita berhenti, kita kena. Dia selalu, sekali Allah berlalu, tak apa. Patah balik. Asra, dia yang memperjalan. Jangan kau berhenti. Kita kalau dia ajak berjalan, sudah ajak jalan. Kita tengok sekali lalu sudah. Ni kita nak layan, ni sini, ni kini, kedangan ni, kini. Dia akan menyusuk kalbu kita habis. Dia masuk dalam kalbun kita. Padahal kalbun kita khas untuk Allah, sirullah. Diolahkan. Jadi setiap diri kita akan mengalami ni. Kematian untuk kita dulu ke ataupun kematian yang kita cintai dulu. Dia pasti akan dua-dua tu berlaku. Dia takkan boleh, maknanya kalau kita tak pergi dulu, mungkin yang kita sayang pergi dulu. Jadi jangan berlebih-lebih sangat. Bukan saya tak bagi kasihan, jangan berlebih-lebih sangat. Lebihkan kepada Allah. Sebab bila dia pergi nanti, kita boleh serah pada Allah. Macam mana nak buat? Bukan benci sangat, bukan maknanya tak nak. Kena. Tapi jangan lebih-lebih. Nabi Ibrahim macam mana dia kontrol, dia dapat anak. Lama tak dapat anak. Sekali dapat anak. Makin dia rasa cinta. Sebelum lagi teruk, Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim. Ibrahim, korbankan anak engkau untuk aku. Nabi Ibrahim boleh terima. Dan dia risau pada anak dia, takut tak. Dia cakap dengan anak dia boleh terima. Dia cakap dengan isteri dia boleh terima. Semuanya lulus. Bukan senang macam tu. Kita masa situasi keadaan tu, macam mana anak yang kita sayang. Kita dengar cerita ni, cerita dia. Ni yang berlaku pada Nabi Ibrahim. Macam mana situasi dia. Dapat anak dah lah susah. Sekali dapat anak, nak disuruh korbankan. Isteri dia pula nak kena settlekan. Anak dia nak kena tanya dulu. Alhamdulillah semuanya beres. Jadi kita macam mana? Kita tengok ni. Siapa yang sekarang kita, ibu ke, ayah ke, anak-anak ke, isteri ke, apa yang kita ada, kan kita boleh, kalau bila-bila dicabut nyawa kita boleh. Tu kita kena mana olah kan. Bukan maknanya saya cakap tadi kita minta. Tu pastilah waktunya belum tentu. Tak dia pergi dulu atau kita. Yang pastinya salah satu akan pergi dulu. Yang penting dua-dua akan pergi juga. Tapi pergi tu ke alam mana? Contoh. Kita duduk dekat dunia. Di sini dunia. Sini dia alam barzah. Dia pindah ke alam barzah. Tapi masih duduk di dalam sekalian alam. Tapi kalau kita dah dengan Allah, kita akan merasakan. Dia pindah aja. Dan kita hanya pindah. Daripada alam dunia ke alam. Tapi bila kita tak faham, matilah aku tak dapat jumpa dia lah. Bila-bila. Kita tak faham. Sebenarnya dia hanya pindah. Pindah ni istilahnya, dia tidak duduk di dunia lagi. Dia pindah di alam yang dinamakan alam barzah. Pemisah antara dunia dan akhirat. Maknanya permulaan akhirat itu adalah kematian. Cuma pindah. Istilahnya maut. Kalau tak maut, kita tak dapat pindah. Tak dapat tempat yang macam kita berzikir. Kalau kita tak buangkan kedirian kita, kita takkan berpindah. Kerana istilah berpindah tu adalah ulang balik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada dia dan akan kembali kepada dia. Bila kita dah tahu daripada dia dan kita dapat kembali kepada dia, rupanya kita tak pernah ada nak duduk situ balik. Bukan kita kata, aku ni daripada Allah, nanti aku nak pergi pada. Pergi kat mana tu Allah tu? Datang tu kat mana Allah masa tu? Allah kat mana? Kalau syurga boleh kita bayang-bayang. Syurga dia ni. Tempat dia indah. Jadi kita membayangkan syurga. Membayangkan syurga yang apa yang telah gambarkan dalam Quran. Hadis. Menggambarkan aja.
belum dibawa berjalan. Tapi bila kita meyakini Allah SWT, dia akan bawa tempat-tempat indah, tempat-tempat azab. Bukan dengan percakapan orang, rimau tu garang lah dekat hutan. Dia cerita je, kita pun gerun. Bukan sekadar dengar cerita, tapi dibawanya kita melihat sendiri di hutan macam mana kegarangan. Ngeri ni neraka tu dibawa jalan. Indahnya syurga tu dibawa jalan. Lihat sekeliling dengan hakikat. Gitu yang kita nak, itu nama dia maqam. Maknanya bukan sekadar kita cerita kita Allah tadi, tapi kita tahu maqam Allah tadi, maqam dia macam mana. Maqam ni bukannya Allah tu bertempat, bukan. Tetapi maqam kefahaman yang kita nak tahu Allah tu dia meliputi. Dia dengan sifat dia bernama Nur Rahmat Sirullah, dia meliputi. Kita nampak macam seolah-olah bumi ni sekian meliputi. Kita gambarkan sikit, sebenarnya dia lebih keliling sekian alam ni. Kan saya tempoh hari saya cakap bumi kecil, planet ni, syurga neraka semua dalam sekian alam. Bukan syurga neraka tu di luar alam. Sekalian alam tu. Dalam sekian alam tu ada syurga dan neraka. Ada bumi, ada planet. Bumi yang paling kecil lah. Tapi sekian alam. Jadi sekian alam tu tadi adalah dinding dia adalah sifatullah Nur. Nak cari macam mana? Cahaya je berlapis cahaya tadi. Sekian alam tu cahaya. Dia berlapis. Ada 70,000 lah lapis cahaya. Baru di belakang cahaya tu baru kita temui iaitu zat. Iaitu yang bernama Laisa, yang tak dapat diseumpamakan atau letakkan tempat. Nak letak tempat macam mana? Sebab dia dah meliputi. Dinding pertama Nur Muhammad tu pun dah dia meliputi. Apa lagi dia yang berlapis-lapis yang 70,000 lapisan tu baru sampai kat dia. Tentu dia lah yang jadi jangan dicari. Sebab dia dah terlalu nyata pada cahaya tu tadi. Disuluh dah terlalu terang. Terang tu macam mana? Leburlah diri kita dalam cahaya terang sifatullah Nur Muhammad. Barulah kita tahu bahawasanya semua yang dinyatakan adalah menyatakan diri. Jadi kita tak nampak lain. Apa pun dia nyatakan. Malaikat ke, nabi-nabi ke, apa saja pun, jin ke iblis, semua menyatakan dirinya. Sebab dialah yang akan menceritakan sekalian alam ni. Maka teringin aku dikenal, dia jadi siapa? Bukan disuruh kenal yang baik aja. Yang tinggi, rendah, semua dia bagi kita rasa macam-macam. Itulah cerita di atas. Dia bagi kepada kita ni, bukan kita ni ada, tapi dia bagi pada kita ni cerita dirinya. Kita merasa, mana boleh habis aku buat ni. Iya, engkau faham tak la ilaha illallah tu? Engkau tak ada. Faham betul-betul. Kalau engkau tak boleh faham lagi la ilaha illallah, susahlah engkau tak mengamaliyahkan la ilaha illallah. Macam mana engkau nak ada faham yang lain? Ini asas dia. Jangan merasa ada. Baru kau tahu semua yang gerak kau, bercakap kau, melihat kau, ibadah kau, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dia semua. Tadi tak ada kau nak ungkit, ya Allah aku dah buat ni, ya Allah aku dah buat ni. Tak ada dah istilah tu, betul tak? Yang ada adalah kenikmatan dengan Allah. Kita tak menagih, ya Allah aku dah buat ni, tak ada ke syurga balasan kau dah janji. Kita tak memaksi Allah. Sebab kita dah faham. Hariam. Kita dah faham bahawasanya dialah segala-gala yang menguruskan al-ehwal. Siapa-siapa pun. Kalau kita sendiri tak dapat duduk di situ, maka kita akan melihat bermacam-macam karena. Padahal benda itu bukan karena. Sebabkan kita ada sekedirian kita, kita nampak benda itu seolah kita nak nyusun ni. Di luar sana. Tapi bila kita dah faham tak ada dia kita tahu karena baik ke buruk tu semua susunan. Dia jadikan malaikat baik, jadikan nabi-nabi, dia jadikan wali Allah, dia jadikan jin iblis, semua. Kita nampak tangan-tangan bolak-balik kekuasaan Allah. Pentadbiran dia yang mentadbir. Baik iblis, baik jin, baik manusia, baik malaikat, baik diri kita sekalipun, semua di langit. Allah Ta'ala kata 7 lapis langit, 7 lapis seisi-isinya
adalah di bawah kekuasaan pentadbiran. Tak ada sehalus zarah pun yang bergerak tanpa hinggakan semut hitam atau batu hitam, akulah yang tak mau tahu memperjalankan dia ke mana nak pergi. Walaupun kita kata kat mana dia nak pergi ni, semut hitam atau batu hitam di malam gelap gelita, mana dia tahu nak pergi. Tapi Allah yang tahu dia nak pergi ke mana, Allah yang nyuruh. Ya Allah, macam tu sekali nak dibagi tahu kepada kita bahawa kita ni jangan pakai ada. Kalau selagi kita pakai ada, selagi tu tak beres itu. Tak dapat sakinah, ketenangan, tak dapat mutmainnah. Tu. Jadi kita dah faham kan, Allah dah bagi kita faham, kita tak. Jadi kita selalu meminta macam mana Rasulullah minta. Apa ya ibu dia Rasulullah minta? Jangan biarkan aku uruskan diriku sendiri walau sekelip walau sesaat, walau sedekut jantung. Kita tak mau. Kita nak rasakan yang dia naikkan nafas kita, dia turun hingga hilang lagi, hingga halus zarah pun tak ada kita rasa ada kita. Macam nak buat? Itu orang yang orang yang bijak. Selalu dia renungkan Allah je. Mana pergi pun, berdiri ke, berjalan ke, duduk ke, rukuk ke, baring ke, apa masa pun dia 24 jam ahsanu amalah, merasakan yang ada wujud hanya keesaan dirinya. Jadi bila dalam diri dia begitu, dia nampak di luar sekian alam ni semua dia nampak Allah yang gerak susun gini. Dia nampak tangan-tangan kekuasaan Allah. Bukan Allah tu memiliki macam tangan itu, bukan. Tapi kekuasaan tu kita nampak pada sesuatu. Fir'aun, Namrud, apa pun iblis, ada kekuasaan yang Allah bagi untuk menceritakan. Kalau Allah tak bagi kekuasaan, dia pun tak boleh buat. Iblis tak boleh buat apa, malaikat tak boleh apa, kita tak boleh buat apa. Tapi bila Allah bagi kekuatan, kita boleh berbuat apa yang Allah telah aturkan. Jangan kita mengaku. Bila kita mengaku ada diri kita, kita takkan faham. Itulah perosak hancurnya diri kita sebab keakuan diri. Sebab dengan keakuan diri, dia akan menyambung kepada keakuan kepemilikan yang lah. Itu kita berada dalam azab lah. Sebab semua yang Allah jadikan termasuk diri kita adalah milik Allah. Tapi bila kita dah rasa milik, maka kita dah seolah kita menjadi raja yang menentang kepada yang maha raja. Mana boleh? Kita bukan raja. Kita pakaian kita hamba, iaitu la. Tak ada. Hamba. Apa disuruh oleh tuan dia, kita akan buat. Tapi kalau kita tak begitu, tak ikut, mana kita hamba tak? Kita bukan hamba. Kita melawan, memberontak, membala-bala. Suka mempertikaikan, ni tak kena, tu tak kena, terlampau banyak sangat. Tak kena je apa-apa. Allah dah jadi, dah kena dah untuk kita. Kita kata tak kena. Sebab kita lebih kepada hawa kita, kehendak kita. Itulah keakuan diri. Bukan senang nak kita hapuskan. Dia bukan boleh hapuskan pun. Dia pasti akan ada terus. Tapi Rasulullah dah bagi tahu cara dia adalah hilangkan keakuan banyak-banyak. La ilaha illallah kan tak ada ingat banyak. Ya Allah je. Dia je ada. InsyaAllah Allah sendiri akan cabut rasa kedirian kita. Sikit demi sikit Allah cabut. Kalau kita cabut serentak, terperanjat pula nanti. Tinggal semua ni situ. Semua kawan-kawan kita tinggal, kita duduk dalam hutan seorang-seorang. Jadi dia bagi sikit tahapan-tahapan awal. Supaya kita menuju ke arah, iaitu fakir. Tidak memiliki apa, hidup pun tak. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Janganlah ya Allah, kau biarkan aku memilih kehidupan aku. Sebab aku tak mampu. Aku kalau ikut pemikiran aku, untuk pilih hidup macam mana, kita nak jadi orang kaya, kita nak dapat apa kita dapat, minta apa pun Allah bagi. Kita nak begitu, betul? Tapi sebenarnya salah besar. Sebenarnya yang kita nak hanya Allah balik. Kalau orang yang bijak tu nak Allah. Jadi diisi dalam hidup dia 24 jam, 108,600 degup jantung naik turun, sentiasa kita nakkan Allah. Naik menuju ke ambil wahyu, turun bawa kerja wahyu. Apa yang disuruh, ilahun naik ambil ilahun wahid, tak ada lain, kau tak ada, ngajakkan Esa. Itu berita gembira. Turun, nafas kita tadi naik pergi menuju Allah, turun bawa kerja, berhenti bawa kerja, iaitu ajakkan mereka
sama-sama nanti kita naik Isra wa Mi'raj, mengesahkan Allah betul. Tak ada lain tujuan kita. Kita hanya nakkan tenggelam dengan Allah, kecintaan dengan dia, tak ada rasa. Bertambah rasa kita cinta dengan Allah. Cinta dengan Allah. Cinta. Dia akan datang. Lagi ke depan hidup kita, lagi cinta. Tekanan memang selalu ada. Lagi banyak tekanan. Tapi tekanan tu yang buat kita berjaga-jaga, meneguhkan lagi. Kalau tak ada ujian tu, mungkin kita akan mungkin gagal dengan Allah. Tapi bila Allah bagi ujian, Allah bagi macam kesusahan, Allah bagi macam satu bentuk yang menyebabkan kita rasa gelisah ataupun tak tenteram, itu sebenarnya kita kena fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, setiap kesusahan yang kita nak Allah susah tu tadi, sebelum habis susah, jalan susah, kita ingat pada dia akan lebur, lenyap segala kesusahan apa yang meresahkan diri kita, kan? Sebab kita berkeinginan keakuan diri, maka itulah akan menjadi kita yang memasukkan diri kita di dalam azab. Iya. Sebab kita dah dibagi Allah pengetahuan tempat yang paling nikmat tenggelam dengan Allah. Cuba kita keluar balik. Hui, tak nak aku. Betul? Tapi sebelum ni, kalau kita tak dapat, kita keluar dengan Allah, kita rasa macam tak ada salah. Yang kita rasa salah kalau tak pergi solat 5 waktu ataupun yang bla 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 yang lain-lain lah. Kita ingat yang tu. Tapi sebenarnya istiqamah nak dijaga dah dalam istiqamah tu, iaitu rasakan dia je. Ada rasa diri, cepat ambil wuduk balik. Duduk balik. Engkau je Allah. Bergerak apa semua kita. Latihan engkau ya Allah. Engkau yang gerakkan. Tak usah fikir yang lain. Tak usah fikir yang lain. Pasal ajakkan berfikir yang lain tu adalah nafsu keakuan diri. Dia ajak fikirkan lain. Ada kita dah tenang Allah. Dan tenang tu kita leka sikit dia pun ajak kita fikir ke sini. Punca dia gitu. Pasal dia bukan ada duduk kat luar. Dia duduk kat dalam kita. Tapi kalau kita dah memiliki qalbun ataupun dah mengenali qalbun dalam qalbun, iaitu sirullah, kita tak mau lagi nak diajakkan keliling tu berbujuk untuk ajak berborak-borak mungkin. Melainkan izin Allah suruh. Dia punya perjalanan hidup kita ni sentiasa diuji oleh Allah. Nak lagi pula kita ni nakkan betul-betul Allah. Bukanlah Allah tu menyusahkan kita, tapi sebenarnya Allah bertambah cinta. Bagi orang yang dah dikenalkan Allah, kita dah kenal Allah, Allah perkenalkan, maka kita akan cinta dan kita tak akan merasa ada keakuan diri. Sebab cinta tu tadi dah menyatu, sebenarnya dialah yang asyik cinta masuk dengan dirinya sendiri. Bila dia duduk di situ, jadi uji-uji itu semua datang. Bila datang, kita akan mengatakan ini adalah Lailatul Qadar, ataupun ujian tu dah bertukar, bahawa kita akan menampakkan ini adalah untuk nak menceritakan bertambah lagi rasa kecintaan kita dengan dia tadi yang dah lebur tadi, supaya kita menyaksikan cinta dia dengan diri dia. Baru kita faham, ya Allah, ya Allah. Tak ada apa, uji-uji ni pun semua ya Allah. Kalau dibagi duduk di situ, kalau tidak dibagi duduk di situ, kita tetap minta kepada Allah, tolong ya Allah, jangan sampai ada rasa kedirian kau. Nanti dia bagi hilang rasa kedirian, dia leburkan kita, fana. Dia yang tangan kekuasaan lebur, baru kita tahu. Itu sebenarnya ujian tu dia nak panggil kita bermesra dengan kita. Setelah dah kita membuatkan gitu cara dia kata, atau cara dia iaitu, ya Allah tolonglah hamba-Mu yang tak ada daya upaya ni. Ujian bala Engkau ni sangat berat ya Allah. Dan aku tak mampu, hanya Engkau yang buat, Engkau juga yang akan selesaikan. Aku tak ada daya upaya. Jadi Allah kata, hamba ku faham bahawa aku yang memberikan ni. Dan aku tunjukkan rasa sayang aku buat gini supaya dia tahu ni daripada aku, dan aku aja yang boleh selesaikan. Kau cari siapa orang alim pun tak boleh selesaikan. Hamba ku faham. Maka itu Allah sendiri yang akan menghilangkan bala
ujian. Sebab pahala ujian tu daripada dia untuk nak mendekatkan lagi. Contoh dia, mendekatkan lagi rasa cinta, mahabbah pada dia. Itu kita nak kena betul-betul sangkaan kita kena gitu dengan Allah. Sebab dah tak ada tempat lain kita mengadu pun dia tak akan boleh selesai. Sebab memang Allah tu yang susun tu, dia yang juga yang boleh. Kita nampak macam orang ni tolong datang bantu. Sebenarnya Allah bagi kuasa pada orang tu untuk membantu kita. Sultanan Nasira. Kekuasaan tu daripada Allah. Allah bagi pada orang tu untuk bantu. Ataupun dia bagi ikan ni tadi tolong telan Nabi Yunus. Itu sebenarnya Sultanan Nasir. Pertolongan tu datang daripada Allah. Di sisi Allah, Allah berwujudkan seekor ikan. Sebenarnya pandangan kita adalah Allah lah yang akan memberi ujian. Allah yang nak selamatkan Nabi Yunus. Dan keputusannya akan jadi sakinah. Datang balik umat-umat dia yang tak mau dengar. Jadi Allah bukakan balik. Jadi cerita tu kan cerita Allah semua kan. Kalau kita duduk satu cerita tak selesai, kita tak nampak keputusan. Tapi kalau kita pandang daripada awal Nabi Yunus ini dia sampaikan dah 30 tahun seorang tak ikut. Nabi Yunus tak mampu nak menahan diri, dia pergi tanpa izin Allah. Naik ke kapal tu kena ribut dan orang yang kata ribut ni takkan berhenti melainkan kena umban satu orang ke dalam laut. Diundi-undi Nabi Yunus. Pasal tak puas hati Nabi Yunus kan pakaian dengan style muka dia memang orang yang tak buat dosa kan. Orang pun tengok macam tu. Tapi dia uji 3 kali. Nabi Yunus kata tak apa, memang akulah layak. Aku telah zalim. Kau tak tahu aku punya kezaliman. Iaitu aku meninggalkan kaum aku tanpa perintah Allah. Nabi Yunus tahu. Jadi dia campak reda. Dia pun Allah Ta'ala hantarkan pertolongan di sisi Allah berbentuk ikan telan dia. Dan Allah ajarkan kalimat yang suci, kalimat yang di sisi Allah, keakuan supaya diri kau yang salah pengakuan diri. Mengaku sebab ada rasa kedirian. Ada kedirian, jadi kau meninggalkan, kau rasa macam dah lama kau menyampaikan. Sebab ada kedirian tu punca dia pun. Jadi Nabi-Nabi pun masih ada kedirian dan masih diselamatkan Allah. Bukan ada kedirian tu jadi bertambah dosa, tak. Ada kedirian tu menyebabkan dia bertambah dicintai oleh Allah. Itu jalan cerita macam tu yang kita nak. Bukan maknanya kita ni rasa ada kedirian kita makin jauh dengan Allah, tak. Dengan sebab itu maka Allah akan bagi tambahan untuk kita bertambah dengan Allah. Sebab kita pengakuan kita salah, ya Allah aku bersalah. Mengaku tu je Allah akan jadi ampunkan, Allah akan tambah kebaikan kepada kita, iaitu sentiasa kita tenang dengan Allah balik. Bukan jenis kesalahan yang kita sombong macam iblis punya watak yang Allah bagi. Dia tak mau mengakui. Yang dia tu maknanya disuruh oleh Allah untuk hormat Adam, dia tak mau mengakui. Jadi kita jangan keras sangat, jangan mengakuilah kita. Apa pun semua kita kena mengakui bahawa kita telah menzalimi diri kita sendiri. Sebab banyak, bukan sikit. Apa dia tu? Pengakuan rasa kedirian tu tadi. Terlalu banyak dalam diri kita. Cuba perhatikan. Ya. Jadi itu sama-sama kita ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama mendengar tentang penceritaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada tujuh tak lain menafikan pengakuan diri, menyatakan keesaan diri, zat keesaannya juga. Dia yang tahu menyatakan dirinya juga. Jadi perbincangan pada petang ni menjurus ke arah membuat penafian diri, agar kita sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang tahu meleburkan diri kita. Dia juga yang
mengesakan pada diri dia, iaitu bermula daripada kehidupan harian kita, bermula daripada kehidupan harian kita, apa pun gerak kita, melihat kita, mendengar kita, semua tu, kita terus mengesakan yang wujud hanya dia je, penglihatan dia, pendengaran Allah, kalam-kalam Allah, semua hayun, hidup, semua dia ya, tak ada kita. Jadi mengikut berkait rapat dengan yang dikatakan sistem Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada wujud makhluk apa semua, tak ada, semua nampak. Jadi apa pun yang kita nampak, apa sekalipun, perbuatan kita ataupun kita melihat apa pun sekali, semua dia dulu. Fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah, berkait rapat tentang apa juga. La haula wala quwwata illa billah. Jadi itulah kita nakkan supaya diri kita ni sentiasa tenggelam. Bukan kita sekadar kita cakap kita tenggelam tapi kita tak tenggelam. Maksudnya apa? Serupa macam kita cakap, tapi kita ni memang kena menyatakan semua Allah. Walau bagaimanapun, ni saya nak cakap. Saya pernah dengar cerita ni daripada seseorang lah. Walau bagaimanapun kita kena ikhtiar, dia kata. Saya pun cakap, ikhtiar tu pun datang daripada dia juga. Gerak dia juga. Kalau dia suruh ikhtiar tu untuk buat rumah, kan, tangan yang menggerakkan rumah tu nak buat angkat simen ke apa, nak buat rumah, contoh ikhtiar tu kan, itu semua adalah gerak. La tataharaku zahratan illa biiznillah. Jangan kita cakap je benda tu, tapi kita nampak Allah juga. Allah juga yang menyatakan, dia juga yang menggerakkan semua sekali. Jadi kita tenggelam. Cerita dia sekarang ni tenggelam. Cerita Allah ni semua tenggelam. Allah Ta'ala suruh tenggelam, ni duduk dengan dia je. Wa qadara rabbuka alla ta'budu. Kadang orang cakap je, ada cakap, saya pernah dengar, sebab saya dengar sendiri, kan. Allah Ta'ala letakkan cerita tu depan saya. Saya pun terus cakap, saya pun tak tahu, sebab benda tu nak nyatakan diri dia juga. Ikhtiar tu pun daripada Allah, gerak Allah, semua gerak Allah, semua tak ada, kita tak ada, yang hanya dia je. Jadi itulah yang mungkin Allah Ta'ala nak ajar kat situ, yang sebenar-benarnya. InsyaAllah kita sama-sama kita mengajak diri saya dan semua sekali untuk kita sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala pagi, petang, siang, malam, 24 jam. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberi kita wazidnahum huda, dengan apa yang kita buat ni, dengan apa yang Rasulullah ajarkan ni, kita buat, kita ikut, insya-Allah Allah Ta'ala letakkan wazidnahum huda, petunjuk. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini. Alhamdulillah. Yang mana apabila kita diberi kefahaman, tak kiralah kefahaman apa sekalipun ilmu yang kita diberi faham, terutama ilmu mengenal diri, mengenal Allah ini, jangan merasakan kita yang faham. Kita menukarkan kefahaman itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, dan kehendak untuk kita mempelajari ilmu ni dia jugalah. Seperti mana kita perlu membuang memori-memori yang ada. Kita tidak boleh menggunakan memori untuk kita menggunakan memori kita itu untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kita hendaklah membuangkan memori itu. Jadi yang datang adalah lintasan daripada Allah SWT sendiri. InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ucap teman kita tadi adalah daripada kesucian kalimat kudus, kalimat Rabbi, daripada khatir Rabbani yang datang dalam qalbunnya, suci. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan dalam kehidupan kita, di mana dialah yang menyuruh kita dan dialah sendiri sebenarnya yang mengesakan dirinya yang lebih layak. Kita hanya sebagai sesuatu yang tidak memiliki daya dan upaya, tidak memiliki segala-gala, maka kitalah yang disuruh, maknanya apa yang dikehendakkan oleh Allah, maka kita perbuat atas kehendak-kehendak Allah. Semuanya, baik nafas kita naik, turun, berhenti, itu semua adalah kehendak-kehendak
Allah SWT. Jadi kita nampak macam nafas kita secara naik turun tu kita rasa macam kita. Tapi sebenarnya nafas tu kalau kita pandang betul-betul dia naik kan, dia turun. Dia berhenti rasa. Dia naik balik, dia bawa turun, dia nak kabarkan diri dia lah yang ada. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke mana pun dia lah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Mana dia semua, tak ada yang lain. Dia je belaka. Esa, satu, tunggal. Tampak banyak tu, banyak menunjukkan dia Esa. Yang banyak tu menunjukkan cerita-cerita dia. Supaya kita menyaksikan dia lah. Yang banyak tu bukan dia tu banyak, tapi nak menyaksikan dia juga asalnya daripada satu. Pandangan yang satu pada yang banyak pada yang satu. Sebenarnya yang adanya lain, dia lah yang asli. Kita cuma mengikuti apa yang disuruh untuk kita berbuat. Iblis disuruh macam ni, buat sifat sesat. Malaikat sifat kesucian. Nabi-nabi membawa watak menyampaikan berita gembira yang siapa dah kenal Allah. Jadi malaikat tak boleh ambil tugas manusia. Dan iblis tak boleh ambil tugas malaikat. Dan malaikat tak boleh ambil tugas iblis. Kita manusia pun tak boleh ambil tugas. Jadi kita punya tugas adalah memberi berita gembira. Macam mana Rasulullah bagi tahu, diutusnya ma arsalnaka ila. Itu ala tuju sebenar hidup manusia ni gitu. Mulianya gitu. Tapi bila dia tak faham, dia lebih teruk daripada iblis, lebih teruk daripada binatang tu. Bahkan lebih teruk. Dia kira lalai dan lengah tak mau kenal Tuhan. Masih nak ngaku ada diri. Jadi macam Fir'aun kita tengok. Hina sehina-hina. Sebab dia mengaku dia tu, sebab dia rasa dia yang boleh ada kudrat, dia boleh membunuh orang. Sama terlampau kaya. Dia boleh beli orang tu, boleh matikan orang tu dengan kekayaan dia kata. Dia upah orang, pergi bunuh dia, Dia kaya. Dia bagi upah dan lepas bunuh. Dia kata dia boleh letak nyawa ke orang ni semua di tangan aku, Fir'aun itu. Orang kata tak betul. Nanti macam ni, nyawa kau tangan aku, ambil pancung depan-depan orang. Dia kata tengok aku berkuasa kan. Punya biadab dia. Tapi itu semua skrip Allah bagi untuk nak menunjukkan cerita dia. Supaya kita betul-betul kembali, betul-betul tak ada merasa kedirian. Dia boleh berbuat apa yang dia hendak. Dia jadikan Fir'aun. Kenapa Allah Ta'ala jadikan iblis pula? Engkau tak faham. Allah tu maha bijaksana. Dia tak perlu nak jadikan apa-apa, panggil semua pandai, cerdik pandai untuk. Boleh tak aku buat? Tak payah. Allah tak perlu gitu. Allah cukup kumpai aku. Dia buat tu cukup sempurna. Dia jadikan manusia sempurna, dia jadikan malaikat sempurna, dia jadikan posisi kita nak protes. Apa yang jadikan iblis? Tak, tu semua keseimbang. Ada baik, ada buruk. Seimbang kedua dia. Kalau dia baik semua, tak seimbang nanti. Bumi pun kena ada planet besar kecil. Dia ada dia punya keseimbangan yang Allah Ta'ala dah atur. Satu je lari berterabur semua kiamat. Hebatnya Allah SWT. Dia yang mengatur. Kamu nak pandai-pandai atur sikit ni, beggar pun nanti rosak nanti. Jadi ni meletup sana banjir. Kamu nak ubah Allah Ta'ala punya susunan. Kamu kata kamu lebih pandai kan? Jangan. Jadi kita kena selalu duduk betul-betul hilangkan keakuan itu, maka akan datanglah kesucian tadi. Kesucian tu datang nanti bukan daripada atas. Kesucian tu akan kita rasakan kemanisan, iaitu dia. Kesucian tu dia je lah yang suci dia tu. Subhanallah, dia je yang suci. Tak ada siapa boleh sucikan dia. Dia suci pada diri dia sendiri. Suci. Suci ni adalah sesuatu yang sangat lemah lembut, sangat tenang, sangat tak tahu nak cakap. Suci ni maknanya bersih dengan macam mana kita katakan bersih, selesa, tenang. Tu sampai tak ada rasa kedirian. Suci tu. Kita tak ada lagi fikir apa dah. Suci tu. Kita tahu dia suci. Kalau ada rasa diri, tak suci. Ada wujud dua kan. Dulu. Dapat tu jaga, minta Allah Ta'ala tegurkan. Itulah istiqamah. Nak diistiqamah, kan kata Sayyidina Abu Bakar. InsyaAllah. Mudah-mudahan peringatan pada petang ni akan membawa kita bertambah lagi. Hilangkan diri, merasa hilang keakuan diri. Dan terus ditegurkan oleh Allah untuk mengesakan diri. Kehidupan itu yang paling manis tiada baik. Orang yang betul mentauhid dengan Allah,
betul mengesahkan Allah hingga tak ada diri dia, dia yang manis tiada pahit, dia yang sakinah, tenang setenang-tenang. Ya, di situ ya tempat yang Nabi SAW nak sampaikan, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, ada kedirian yang nak menyampaikan. Dan juga selamat kita bersama-sama depan tengok sempurna hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Perbanyakkan kita selawat ini hari, banyakkan selawat. Mana amalan-amalan yang lain tu, maknanya bukan kita tinggalkan, kita kurangkan, kita lebihkan pada selawat, banyak-banyak selawat memperingati hari kelahiran dia. Ini hari malam ni puncak dia kan, sampai ke besok. Kalau boleh kita banyak selawat. Bukan hari lain tak boleh selawat, tapi kita utamakan. Bayangkan kelahiran yang membawa kita semua kalian alam jadi beruntung. Sebab Muhammad dia jadi sekian alam. Bukan Muhammad yang 1400 tahun tu je. Kelahiran yang awal pun sama. Itu nak dimaksudnya tadi. Kita memahami bahawasanya dia awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin, keempat-empat Muhammad dia ada terhimpun dalam satu sebenarnya, iaitu sifatul sirullah. Dia juga tak adalah dia mengesahkan diri. Muhammad tu dia memuji, dia kekasih tu, Muhammad tu itu adalah sifat dia, zat kepada sifat sebenarnya. Dia memuji, dia berkasih antara dia dengan diri, tidak ada dua, tidak ada perantara sebenarnya, kalau kita faham, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina